Sejahtera dan Salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Muhajir Nasami, Berita Parlimen. Bagi mengatasi kesesakan lalu lintas di Lebuh Raya Bertol, RM3.46 bilion sedia diperuntukkan untuk pelaksanaan aliran bebas pelbagai lorong MLFF. Bagaimanapun kajian akan jalankan tahun depan. Kesediaan KKR itu bagi membolehkan pelaksanaannya menjelang 2025. Jumlah trafik atau pergerakan yang melalui Plaza Tol di jaringan Lebuh Raya Bertol di Malaysia adalah berjumlah 4 ke 5 juta sehari. Oleh itu, kerajaan adalah komited dalam menambah baik mutu pengurusan Lebuh Raya, terutama dari segi sistem kutipan tol agar penggunaan tidak perlu bersesak di Plaza Tol membuat bayaran tol, dan kita jangka pada 2025 penggunaan sepenuhnya akan kita boleh laksanakan bagi penggunaan mengelakkan daripada palang yang dikatakan oleh ahli berhormat begitu buruk sekali. MLFF merupakan platform yang memberi impak positif dan kemudahan kepada pengguna menerusi pembayaran tol yang tepat dan efisien. Ketika sesi penggulungan Rang Undang-Undang Perbekalan 2023 peringkat jawatankuasa bagi Kementerian Kerja Raya, Dewan dimaklumkan beberapa projek baru infrastruktur di seluruh negara telah diluluskan. Bagaimanapun kelulusan berkenaan telah melalui beberapa proses tapisan oleh kementerian. Ketika memaklumkan perkara itu, Timbalan Menteri menyatakan antara projek berkenaan pembinaan jalan baharu dari Habu ke Tanah Rata Cameron Highlands, Pahang, naik taraf Jalan Tun Hamzah ke Persimpangan Semabuk, Lebuh AMJ, daerah Melaka Tengah dan menambah baik kemundangan jaringan Lebuh Raya ke Pengerang. Ia akan dinilai dan teliti berdasarkan kriteria penilaian utama dalam perancangan pelan pembangunan rangkaian jalan raya ataupun Highway Network Plan Development dalam Plan 2030. Bagi cadangan projek yang tiada dalam HNDP masih boleh dimohon untuk diangkat pertimbangan dan juga di bawah agensi pusat sekiranya projek berkenaan menjadi keutamaan di dalam peringkat penilaian di negeri ahli-ahli yang berhormat. Selain itu, KKR juga menyeru agar membawa cadangan projek yang ingin dimohon kepada kerajaan negeri terlebih dahulu sebelum mendapat kelulusan di peringkat kementerian. Sejak program transformasi perniagaan BID diperkenalkan pada 2013, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi positif dengan keupayaan usahawan mikro untuk lebih kompetitif serta sistematik dalam perniagaan. Justru galakan kepada koperasi sentiasa diberikan untuk bersama-sama menceburi industri franchise. Dewan dimaklumkan nilai jualan industri franchise negara telah mencapai RM26 bilion iaitu terbesar setakat ini berbanding RM14 bilion pada 2020. Melalui program BID ini, usahawan kecil akan dibimbing untuk menektara perniagaan mereka dari segi imej, kualiti perniagaan, konsep perniagaan bagi membantu meningkatkan sumber pendapatan mereka. Dan pembiayaan yang disediakan di bawah program BID adalah sehingga RM500,000 dan tempoh pembiayaan adalah sehingga 5 tahun. Program BID membantu usahawan franchisor memperkenalkan modal-modal perniagaan kepada bakal-bakal franchisee dengan pakej serendah RM3,700. Ketika sesi penggulungan, Ahli Parlimen Ampang, Rozia Ismail bangun mencelah. Beliau ingin tahu mengenai cadangan industri franchise diletakkan hanya di bawah satu kementerian sahaja agar lebih fokus dengan hala tujunya. Dan ini jawapan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat, memang ada cadangan tersebut dan perkara ini telah dibincang sebenarnya di antara kementerian saya dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, dan pernah selaku agensi untuk membangunkan franchise masih dikekalkan di bawah kementerian saya untuk membantu membangunkan sektor franchise dari segi penguatkuasaan, undang-undang dan sebagainya, perlisenan masih dipegang oleh KPDN, dan mereka sebenarnya kalau kita lihat inisiatif bajet diperuntukkan sejumlah peruntukan tersebut tertentu
untuk juga membantu membangunkan sektor franchise dengan kerjasama Persatuan Franchise. Baik, Dato' Evan turut memaklumkan kepengetahuan Dewan mengenai penggunaan pensijilan halal bagi membantu usahawan dalam mengawal sedia produk-produk halal di pasaran. Menerusi 4 program yang dilaksana kementerian, masing-masing program pembangunan kapasiti usahawan halal, program pembangunan kapasiti produk halal, program inovasi dan teknologi halal serta program keantarbangsaan halal berupaya membantu usahawan luar bandar mengenai industri halal. Sasaran bagi keempat-empat program ini adalah usahawan PMKS dan koperasi di seluruh negara termasuklah kawasan di luar bandar. Program-program kesedaran halal giat dilaksanakan oleh kementerian dengan kerjasama JAKIM, pihak berkuasa negeri dan agensi-agensi berkaitan halal. Pensijilan halal memberi keyakinan kepada pengguna dalam memilih produk yang dibangunkan ataupun diguna pakai. Rang Undang-Undang Perbekalan 2023, Mereka Jawatankuasa bagi Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi kemudian diluluskan dengan sebulat suara selepas dibahaskan 17 ahli parlimen. Kementerian Luar Negeri tidak pernah berkompromi dengan isu-isu yang melibatkan kedaulatan serta keselamatan negara. Menteri Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan ia terutamanya melibatkan keutuhan dan kedaulatan wilayah, darat, maritim serta udara. Dan memberi ruang kepada saya untuk Kementerian juga sentiasa komited dalam mengenangi ancaman keganasan menerusi Pusat Serantau Asia Tenggara. siasat merupakan sebuah pusat latihan dan penyelidikan dalam bidang keganasan dan mencegah keganasan yang turut terlibat dengan aktiviti-aktiviti mencegah radikalisasi. Ia ditubuhkan oleh Kerajaan Malaysia melalui satu inisiatif nasional. Siasat melaksanakan dengan izin soft approach dalam menangani keganasan dengan melatih dan meningkatkan keupayaan di kalangan pegawai-pegawai kerajaan dan pihak-pihak berkepentingan menerusi penganjuran program-program latihan dan bina upaya, kesedaran awam dan aktiviti-aktiviti penyelidikan dengan kerjasama pelbagai pihak di peringkat tempatan, serantau dan antarabangsa. Rang Undang-Undang Perbekalan 2023, Mereka Jawatankuasa bagi Kementerian Luar kemudian diluluskan. Saya Baik, pendirian Malaysia kekal konsisten dalam mendukung usaha mencari penyelesaian konflik di Myanmar. Menurut Menteri Luar Negeri Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, pendekatan yang diambil sama ada secara dua hala atau di peringkat serantau tetap dikekalkan. Antara usaha mencapai penyelesaian terhadap konflik tersebut termasuk menyeru semua pihak kembali ke meja rundingan demi mencapai satu penyelesaian damai dan berkekalan. Malaysia juga berpandangan bahawa situasi di Myanmar adalah permasalahan serantau yang menggugat keselamatan, keamanan, kemajuan dan kemakmuran ASEAN. Isu Myanmar ini adalah isu yang sangat kompleks yang memerlukan kebijaksanaan di peringkat ASEAN untuk kita selesaikan. Kerana sekiranya kita gagal menanganinya secara bersama dalam konteks ASEAN, ia akan menimbulkan permasalahan yang datangnya bukan dalam lingkungan ASEAN. Seperti yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi, ada usaha-usaha pihak-pihak tertentu untuk cuba masuk ke dalam Myanmar dan akan berlaku satu perlombaan untuk menguasai geopolitik di kawasan yang berkenaan, yang menyebabkan akan berlakunya satu perlombaan kuasa di kawasan yang berkenaan. Lantaran itulah pendekatan yang dibuat dalam konteks Myanmar ini perlu diselesaikan secara ASEAN. Beliau menjawab soalan tambahan Wakil Macang Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad.
Kementerian Pengangkutan belum menerima sebarang permohonan rasmi bagi pelaksanaan projek lapangan terbang antarabangsa Kulim KXP. Jelas Menteri Pengangkutan Anthony Loke, mana-mana pihak yang ingin menubuhkan dan membina sesebuah aerodrom perlu memohon kebenaran seperti tertakluk di bawah Akta Penerbangan Awam 1969. Tambahnya, selepas Pelan Induk Utama pembangunan Kedah Aerotropolis dimuktamadkan, belum ada permohonan rasmi berhubung penubuhan KXP secara terperinci yang memperjelaskan spesifikasi teknikal dan konsep lapangan terbang. Perlu ada permohonan rasmi kepada Menteri Pengangkutan, sama ada kepada mantan ataupun kepada saya, ataupun bila-bila masa kepada mana-mana satu Menteri Pengangkutan. Jadi belum ada permohonan rasmi kepada Menteri Pengangkutan untuk mendapatkan kebenaran aerodrom. Laporan-laporan yang diberikan ataupun permohonan yang pernah diberikan ataupun kelulusan yang pernah diberikan adalah hanya secara prinsip oleh pihak Majlis Perancangan Fizikal Negara. Penjelasan menjawab soalan Ahli Parlimen Padang Serai, Datuk Azman Nasruddin, yang ingin tahu peranan Kementerian Pengangkutan bagi memastikan projek kaedah Aerotropolis diteruskan. Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim melalui Jabatan Pengairan dan Saliran JPS berperanan membuat ramalan dan amaran banjir untuk seluruh negara melalui program ramalan dan amaran banjir PRAB. PRAB merupakan program ramalan awal banjir dengan pelaksanaan National Flood Forecasting and Warning System yang membuat pengesanan tujuan hujan dan aras air pada masa sebenar. Program ini berupaya meramalkan 7 hari simulasi banjir dan mengeluarkan hebahan amaran awal seawal 2 hari. Mengikut perancangan, program ramalan banjir ini akan dijalankan secara menyeluruh untuk seluruh negara dan melibatkan 41 buah lembangan sungai. Pembangunan program ini terbagi kepada fasa 1 dan fasa 2 bermula pada 2015 dan berakhir pada 2025. Program PRAB Fasa 1 melibatkan 3 buah lembangan sungai utama iaitu Kelantan, Terengganu dan Pahang yang telah beroperasi pada tahun 2017. Mengulas lanjut, JPS juga sedang dalam pembinaan secara berfasa sebanyak 526 stesen siren amaran banjir di seluruh negara. Sebanyak 117 stesen akan dibina di Sabah, 99 di Selangor dan Johor 45. Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim juga masih mengekalkan dasar ekspor tenaga diperbarui RE iaitu tidak mengeksport ke luar negara. Namun dasar itu diteliti berikutan permintaan beberapa negeri seperti Sarawak untuk mengeksport RE. Cuma pihak kerajaan kita meneliti kerana ada beberapa permintaan termasuk misalnya daripada negeri Sarawak untuk mengekspor RE. Jadi kita nak melihat secara kerangka keseluruhan dan baru-baru ini kita juga sedia maklum negara Cambodia dan juga negara Indonesia ada menandatangani sama ada MOU ataupun perjanjian dengan Singapura untuk mengekspor RE. Sekiranya kerajaan mengubah dasar tersebut, ia pasti akan tertakluk kepada terma yang ditetapkan oleh Malaysia. Pada masa sama, dengan pengeksportan RE, industri RE di negara akan berkembang lebih pesat atas permintaan luar. Susulan kejadian tanah runtuh di Batang Kali, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan melalui Jabatan Perancangan Bandar dan Desa telah menyediakan draft garis panduan perancangan GPP tapak perkhemahan. Draft berkenaan dijangka dimuktamadkan bulan depan selepas mengambil kira pandangan serta maklum balas agensi berkaitan, pihak berkuasa tempatan dan pemain industri. GPP ini memberi fokus kepada aktiviti perkhemahan jenis asas iaitu perkhemahan yang menggunakan kemah yang didirikan di kawasan semula jadi dengan kemudahan asas yang minimum beserta kelengkapan, peralatan dan makanan yang perlu dibawa sendiri peserta. Draft GPP juga menyentuh aspek berkaitan pematuhan perundangan di bawah bidang kuasa pihak berkuasa tempatan PBT dan agensi berkaitan seperti kelulusan permit sementara bangunan, lesen perniagaan, permit papan tanda dan iklan, permit menjalankan aktiviti luar atau ekstrim seperti flying fox dan lain-lain. Adalah diharapkan dengan adanya garis panduan yang disediakan nanti, aspek-aspek berkaitan keselamatan
keselesaan dan pemulihan alam semula jadi dapat diberi perhatian dalam perancangan dan pembangunan tapak-tapak perkemahan supaya tragedi Batangkali dapat dielakkan pada masa akan datang. Bagi menangani isu kepadatan dan ketidakselesaan penempatan yang menjadi penumbang kepada masalah sosial dan kesihatan mental, Kementerian Pembangunan dan Kerajaan Tempatan KPKT sedia menetapkan beberapa spesifikasi baharu. Keperluan merujuk kepada pembinaan program perumahan rakyat PPR baru yang lebih selamat dan persekitaran mesra kanak-kanak menerusi panduan dan inisiatif yang sedang dirangka kementerian. Dari segi hala tuju PPR yang akan datang, memang sebenarnya di peringkat KPKT kita telah menetapkan beberapa cadangan. Sebagai contoh, dalam soal saiz keluasan rumah itu sendiri, yang mana cadangan kita yang kita akan cuba implement untuk tahun ini dan seterusnya adalah sekurang-kurangnya 750 kaki persegi. Yang kedua, contohnya soal kemudahan dan juga soal desain itu perlulah lebih selesa dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Usaha memastikan kualiti perkhidmatan internet terus menjadi keutamaan Kementerian Komunikasi dan Digital KKD. Antaranya mengenai isu kelumpuhan liputan bagi menambah baik standard kualiti dan kualiti pengalaman seperti di lebuh raya, dalam bangunan dan stadium. Ketika ini, capaian internet telah mencecah 97% untuk kawasan berpenduduk. Manakala bakinya terus menjadi fokus utama Pelan Jalinan Digital Negara Jendela Fasa 2 2023-2025. KKD juga komited memastikan ketersediaan sambungan gentian optik kepada 9 juta premis di seluruh negara dapat dicapai pada penghujung tahun 2025. Selain itu, pelaksanaan 5G pada asalnya yang dirancangkan di bawah Jendela Fasa 2 bagi tahun 2022 hingga 2025 telah diawalkan pada Fasa 1 iaitu penghujung 2021. Pelaksanaan 5G yang dikendalikan Digital Nasional Berhad kini berada di landasan tepat untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Sehingga Februari 2023, sebanyak 4,363 tapak 5G telah siap dibangunkan di seluruh negara. Dengan jumlah tersebut, ketersediaan rangkaian 5G telah mencapai 54.7% populasi di dalam kawasan berpenduduk ataupun 54.7% coverage of populated areas. Dengan sasaran 80% di kawasan berpenduduk menjelang hujung tahun 2023. Inisiatif Jendela yang merangkumi 2 fasa mula dilaksana pada September 2020. Fasa 1 berakhir tahun lalu telah menunjukkan pencapaian memberangsangkan. Fahmi menjelaskan kepada media selepas mengumumkan kejayaan Jendela memenangi anugerah World Summit on the Information Society Prizes 2023 di Geneva, Switzerland baru-baru ini. Pelaksanaan projek lampu jalan kampung LJK melibatkan pemasangan sehingga 40 unit lampu bagi sesebuah kampung di atas talian grid sedia ada. Menurut Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Dato' Rubiah Wang, tumpuan diberikan di hadapan bangunan awam seperti rumah ibadat, sekolah, balai raya serta persimpangan jalan memasuki kampung. Bagi memastikan kuantiti pemasangan LJK yang sesuai untuk setiap kampung, Pejabat Pembangunan Negeri bertanggungjawab untuk menyelaras dan mengenal pasti keperluan serta cadangan lokasi pemasangan di dalam kampung. Kampung-kampung yang layak dipertimbangkan untuk pemasangan lampu jalan adalah yang pertama, semua kampung di luar dan pinggir bandar yang mendapat bekalan elektrik secara sambungan talian grid. Yang kedua, kawasan penempatan ataupun kampung-kampung di bawah rancangan Felda, tetapi pelaksanaan dan pembiayaan kos pemasangan serta penyelenggaraan adalah dipertanggungjawabkan oleh kerajaan kepada Felda. Manakala kampung-kampung yang tidak layak untuk memohon program ini adalah yang pertama, kampung-kampung yang belum mendapat bekalan elektrik melalui sambungan talian grid. Yang kedua, kampung-kampung di dalam kawasan pengoperasian PBT. Yang ketiga, kawasan taman perumahan atau penempatan semula yang dimajukan oleh pihak swasta.
Bagaimanapun, bagi kampung yang telah dibekalkan elektrik melalui sistem solar, terutamanya di Sabah dan Sarawak, lampu jalan di hadapan bangunan awam di kampung itu telah termasuk di bawah sistem tersebut. Tempoh kelulusan permohonan adalah di antara 12 hingga 24 bulan tertakluk kepada proses perolehan, semakan ditapak dan tempoh kontrak. Model baru pembangunan belia 2030 yang bakal dilancarkan pada tahun ini akan memberi penekanan terhadap permasalahan belia seperti pengangguran, ekonomi, kesihatan mental dan juga jurang digital. Justru bagi menjayakan usaha berkenaan, Kementerian Belia dan Sukan akan membuat penyelarasan dan kerjasama rentas kementerian. Bagi tahun 2023, KBS akan melaksanakan sebanyak 125 aktiviti yang akan digerakkan bersama rakan-rakan strategik seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Dalam Negeri, melalui terutama sekali Jabatan Penjara Malaysia, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah melalui pelaksanaan program Social Entrepreneurship for Rural Youth, SERI, Kem Belia Sejahtera, program Belia Mencegah Ekstremisme, projek Reben Kuning Kebangsaan dan inisiatif intervensi dari belia untuk belia Y2Y. Kesemua program itu akan menyasarkan penyertaan belia hampir 30,000 individu. Kerjasama rentas kementerian berpandukan Dasar Belia Malaysia yang bertengahkan konsep rentas pelaksanaan dengan memberi penekanan kepada pendayuupayaan kumpulan pelaksana atau pemegang taruh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadiri program kenduri Menu Ramah siang tadi. 14 pemain industri termasuk persatuan-persatuan penyedia makanan yang menawarkan menu ramah turut serta pada majlis berkenaan. Perdana Menteri hadir kira-kira pukul 1.30 tengah hari diiringi Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub. Program antara lain menunjukkan sinergi positif antara pengusaha makanan serta kerajaan dan manifestasi. Okay, sebagaimana yang saya janjikan semasa menggulung perbahasan belanjawan, hari ini kami KPDN menyempurnakan kenduri rahmah dan antara objektifnya adalah untuk kita pamerkan kepada masyarakat bahawa janji kita dengan rakyat tentang menu ramah ni bukanlah satu menu yang lekeh, yang low class. Saya ucap terima kasih setakat ini kepada semua pemain industri, kepada yang besar sampai yang kecil-kecil pun, kepada yang meniaga di bawah pokok pun. Kita dapati mereka tidak pernah berkompromi tentang kualiti dan kuantiti. Menu Ramah merupakan inisiatif kerajaan dalam membantu dan mengurangkan kos sara hidup rakyat, terutama golongan yang memerlukan untuk mendapatkan makanan bermasak yang seimbang pada harga RM5 dan ke bawah. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup sedang merancang untuk memperkenalkan inisiatif insurans rahmah. Keperluan itu bagi memberi kemudahan perlindungan pada kadar yang lebih berpatutan untuk rakyat. Setakat ini, satu syarikat insurans telah memberikan respon positif berhubung cadangan itu. Yang pertama sekali telah respon adalah Etika Insurans yang saya telah minta pegawai libat urus tengok macam mana kita boleh jayakan insurans rahmah ini, sama ada kenderaan ataupun perumahan, properties dan seumpamanya. Dengan perbankan ini saya telah minta Yang Berhormat Mulia Tengku Zafrul bantu saya dan mungkin dalam masa minggu depan kita akan adakan libat urus dengan pihak perbankan pula. Saya yakin dia macam menu juga. Bila satu syarikat dah mula, dia akan jadi domino effect. Kita tengok dulu apa tawaran yang terbaik daripada Etika dan saya rasa syarikat insurans lain juga akan ikut. Jadi kita tunggu berita baik ini. Kementerian Kesihatan KKM dan Kementerian Dalam Negeri KDN disaran membentangkan data terkini melibatkan belia dan masalah sosial seperti serta kesihatan pada mesyuarat jawatankuasa Kabinet Pembangunan Belia akan datang. Menteri Belia dan Sukan Hanayo menyatakan keperluan itu bagi membolehkan semua kementerian melakukan intervensi berdasarkan data terkini sekaligus tidak lagi membuat keputusan bersendirian.
Kuasa ini bermesyuarat adalah tahun 2018. Jadi di bawah pimpinan Timbalan Perdana Menteri, kita nak gerakkan mesyuarat ini lebih kerap lagi pada tahun ini. Kita target sekurang-kurangnya 2 hingga 3 kali setahun untuk bawa bersama semua kementerian, dan dalam mesyuarat yang akan datang kita telah meminta semua kementerian ini, terutamanya 2 kementerian khas, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesihatan Malaysia, untuk bentangkan data-data terkini yang melibatkan belia dan masalah sosial serta masalah kesihatan, supaya kementerian lain kita boleh buat intervensi bertepatan dengan data terkini. Beliau menyatakan perkara itu selepas mesyuarat jawatan kuasa Kabinet Pembangunan Belia yang dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. 16 ahli Dewan Negara mengangkat sumpah jawatan di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim. 10 senator merupakan lantikan Yang di-Pertuan Agong, manakala 6 yang lain lantikan Dewan Undangan Negeri. Isu bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa pendidikan, bahasa ekonomi tentu menjadi satu pada agenda besar yang akan saya perjuangkan untuk mewakili rakan-rakan saya dalam perjuangan di Dewan Pusaka, persatuan dan gerakan-gerakan massa. Juga soal budaya yang ada kaitan rapat dengan soal proyek kebangsaan yang penting untuk kepaduan negara, dan juga soal meningkatkan sastra atau kesuratan bukan sahaja di peringkat negara, mudah-mudahan di peringkat antarabangsa. Ini adalah satu pengiktirafan oleh kerajaan kepada golongan-golongan istimewa untuk mereka membawa agenda mereka dalam pentas arena politik. Saya akan berusaha sedaya upaya bangkitkan seluruh golongan istimewa ini, melibatkan dalam politik dan mencuangkan hak-hak mereka dan memelihara hak orang-orang istimewa. Ya, selalunya di Sarawak ini sudah diakui bahawa Sarawak belum lagi membangun, dan saya akan sedaya upaya juga untuk membawa suara-suara di manapun kawasan-kawasan yang tidak membangun, terutamanya di pedalaman, ya. Kami di Hulu Rajang, di Baram, ya, kawasan yang agak besar, dan sudah tentulah kalau kami di Hulu Rajang kita mau membangun seiring dengan ibu negara Indonesia Nusantara itu. Turut dilantik bekas Menteri Luar Datuk Seri Hanifah Aman yang mewakili Wilayah Persekutuan Labuan bagi penggal 3 tahun. Baik, berita Parlimen berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM, salam Malaysia Madani.